masuk ni? Siapa yang masuk tadi ya? Macam Alexandra. Okay. Selamat datang Alexandra. 29, 27 already ya. Okay. So 8.2 ni seperti cikgu kata semalam, ini dah sampai tambah tolak betul. Tambah atau tolak. Tolak pun saya tak mau sebut. Tolak itu sejenis tambah. Tolak itu sejenis tambah. 5 ringgit tambah dengan negeri 2. 5 tambah negeri 2 jadi apa? 5 tambah negeri 2. Akhirnya oleh kerana kamu sudah hafal positif darah negatif menjadi negatif, dia baru jadi tolak. Jadi sebenarnya tolak sebenarnya adalah sejenis tambah juga, hanya dia tambah dengan nombor negatif. Ya, jadi yang dapat 3. Ya. So, vektor ini pun sama. Vektor ini dia ada tambah. Dia ada tambah dan dia akan ada tolak vektor. Jadi bila nak kata tambah tolak vektor, ada 2 jenis keadaan yang paling umum kita nak tambah tolak vektor. Tunggu sekejap. Okey. So, salah sikit. Bila katakan tambah tolak, sebelum nak pergi kata vektor selari tak selari tu tak mau tengok dulu, kita tengok apa maksud apa istilah di dalam penambahan dan penolakan vektor. Okay. Tambah tolak vektor sebenarnya konsepnya adalah menggabungkan vektor. Menggabungkan vektor. Bila kata gabung vektor, mestilah ada 2 atau lebih. Kalau satu vektor sendiri mana ada nak gabung kan? Okey. Contohnya 2 orang sedang menarik satu kotak. 2 orang, orang pertama kuat sikit 10 Newton, orang kedua 20 Newton, lagi kuat dia tarik. Jadi 2 orang bila gabungkannya, kita akan dapat berapa Newton? Kita akan dapat 30 Newton. Okey. Jadi kalau katakan 2 orang punya kekuatan digabungkan, okey, barulah ada penambahan vektor. Daya digabungkan. Kalau satu daya, tak ada nak gabung orang bila 2 daya. Begitu juga dengan 2 daya ini kalau ditindak kepada 2 arah yang bertentangan. Seorang tarik ke kiri, seorang tarik ke kanan. Apa jadi alat tu? Alat itu akan ikut siapa yang lebih kuat. Jadi di sana berlaku apa? Di sana berlaku penolakan. Macam mana pula tolak cikgu? Kan orang A tolak ke kanan, orang B tarik ke kiri, masing-masing tarik ke satu arah. Kenapa boleh jadi tolak cikgu? Kenapa tak tolak? You cuba bayangkan. Orang A ini kalau dia tarik ke sebelah kiri dengan orang B tarik ke sebelah kanan, ini A, ini B. Kalau mereka mempunyai kekuatan yang sama, okey, dia akan jadi sifar. Kekuatan yang sama maksudnya adakah kotak itu akan bergerak? Dia tidak bergerak. Kenapa tak bergerak? Sebab satu tayar, kalau kamu katakan ke kanan adalah positif, maksudnya ke kiri adalah negatif. Kalau kamu katakan ke kiri adalah positif, ke kanan akan jadi negatif. Jadi satu positif, satu negatif, tambahkannya jadi apa? Jadi kosong. Jadi tak ada tayar, hilang. Tayar hapus. Apa yang hapus? Orang yang menarik ini cikgu, mana ada hapus? Ada. Kotak itu menjadi hapus tayar. Tayar apa yang hapus? Tayar untuk menggerakkannya hapus. Jadi dia akan stay kat sana, tak bergerak. Okey? Tapi kalau satu kotak ditarik oleh A sekarang lebih kuat, dia ada 20 Newton. B pula dia kurang kuat. Jadi bila kurang kuat dia hanya 10 Newton, jadi kita pun lukis separuh panjang daripada A, B di sini. Dalam keadaan ini apa jadi? Kita akan tambahkannya. Bila tambahkannya dia dapat negatif 10 Newton. Negatif 20 Newton tambah dengan 10 Newton, kita dapat negatif 10 Newton. Negatif 10 Newton maksudnya apa? Maksudnya tenaga di sebelah orang A itu menang. Maksudnya kotak ini akan nanti beranjak ke sebelah kanan. Sebelah kiri sudah kalah. Kiri. Dia akan beranjak ke kiri sebab kanan B itu sudah kalah. Okey. Nah, adakah dia akan bergerak
sepenuh tenaga mengikut kehendak B, kehendak A. Tidak, kenapa? Sebab A punya tenaga asalnya 20 tenaga tu, 20 Newton, dia boleh tarik dengan laju. Tapi oleh kerana ada B di sebelah kanan kacau-kacau, tarik dengan 10 Newton, menyebabkan A punya tenaga yang sepatutnya 20 Newton pun hanya tinggal 10 Newton. Maksudnya dia hilanglah Newton. Kenapa berlaku kehilangan? Sebab dia bertambah dengan satu lagi nilai yang positif negatif. Dia berlaku pengurangan, iaitu penolakan. Tayar telah berlaku penolakan. Okey. So di sini konsep yang juga terangkan Nabi, nilai ini yang kamu dapat hasil gabungan ini namanya hasil daripada penambahan dan penolakan Newton. Yang penambahan macam mana kalau yang tambah? Yang ini contoh tolak. Ini juga terangkan tolak. Yang tambah, okey, dua orang ni, A ni kata aku kerjasama dengan kau lah B. B kata saya punya tenaga 10 Newton saja, tak kuat ni. Kamu ada A ni, kamu ada 20 Newton. Kita tariklah satu arah yang sama semua kanan. Kalau berkanan maksudnya apa? Maksudnya 20 Newton sekarang tambah dengan 10 Newton menghasilkan apa? Menghasilkan 30 Newton. Dia jadi lebih banyak tenaga. Ini dinamakan penambahan. Maksudnya secara amnya tambah dengan tolak. Apa yang membezakannya? Apa yang membezakannya? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa yang membezakannya? Kenapa tambah, kenapa tolak? Kenapa berlaku bertambah, kenapa berlaku tolak? Coba. Sebab arah jadi faktor. Betul. Itu saja. Ya, jadi dalam topik vektor ni, dia jadi tambah, dia jadi tolak, semuanya kerana arah yang menentukan. Jadi, mana satu akan ditambah? Dalam keadaan apa arahnya dia akan ditambah? Ke depan. Ke depan. Saya tak mau dengar ke depan. Ke depan ini susah nak dengar. Susah nak tentukan mana satu namanya ke depan. Sebab dalam gambar aja kita tak tahu mana depan. Ke kanan. Ke kanan pun tak mau. Yes, Asraf kata arah yang sama. Okey. Kalau arahnya sama, mereka akan tambah. Kalau arahnya bertentangan, akan berlaku penolakan. Boleh ya? Get it, Okey, get it, Okey, boleh, thank you. So, bila berlaku tambah, bila berlaku tolak, kita menamakannya apa tau? Hasil yang kamu tambah tadi, yang kamu tolak tadi, yang ini negatif 10 dengan 30 ni, dua vektor ini, dia adalah hasil daripada gabungan, betul? Tak kisah dia tambah atau tolak, dia adalah gabungan antara dua tenaga. Hasil gabungan dua tenaga menghasilkan benda ini. Kadang-kadang kamu jangan kata cikgu, yang tolak ini mengacau kita lah, tidak bagus lah. Tidak apa. Bila kamu buat sesuatu kerja, kamu desainkan robot, kamu desainkan kereta ke apa-apa, kadang-kadang kamu perlukan tenaga untuk menolakkan dayanya, mengurangkan dayanya, barulah benda itu jadi, barulah pergerakan itu jadi. Kalau tidak, dia over bergerak, nanti rosak. Jadi perlu ada tolak juga, bukan semuanya tambah yang bagus. Jadi apa-apa pun tambah dengan tolak, dia hasilkan apa tau? Dia akhirnya hasilkan satu gabungan vektor namanya vektor paduan. Jadi negatif 10 dengan 30 ni kita namakan vektor ini, tayar ini ke apa kan? Kita namakannya sebagai vektor paduan. Hasil perpaduan antara dua atau lebih vektor. Okay. This is called apa masuk vektor paduan, tiba-tiba muncul vektor paduan. Okay. Jadi bila kita tengok sejarah kasar tadi, vektor paduan yang kita nak hasilkan tadi, penambah penolakan vektor ni, dia sebenarnya vektor paduan ini, ingat dalam ni ada tambah, ada tolak, ada dua jenis vektor, dua jenis keadaan, satu tambah dan satu tolak. Vektor ini
nak tambah, nak tolak ataupun betul paduan ni, dia akan dicari dalam dua keadaan. Keadaan pertama adalah kalau betul, dua betul ataupun dua ada lebih betul itu selari. Macam mana nak buat kalau dia selari? Macam mana nak tambah? Macam mana nak tolak kalau dia selari? Yang kedua ni, kalau dia tak selari. Macam mana nak buat kalau dia tidak selari? Ya, jadi nak cari betul paduan dia ada dua jenis keadaan ini. Satunya dua betul ada lebih dari dua betul itu semuanya selari. Macam mana tambah, macam mana tolak kalau dia selari. Kalau tak selari, macam mana tambah, macam mana tolak. Ya, jadi secara kasarnya kategori kepada dua jenis. Ya. Jadi kita beri jenis yang pertama dulu, yaitu betul penambahan dua betul selari. Macam mana jadi? Saya tunggulah. Jenis yang mana ni? Dua betul yang selari kalau kita nak tambah, inilah keadaannya. Selari maksudnya, selari lah. Betul yang pertama merah itu, dia adalah 4A. Tambah dengan satu lagi betul, yaitu 5A, mereka mempunyai keselarian yang sama. Selari. Jadi betul A tambah dengan betul B, dia hasilkan apa? Dia akan hasilkan satu betul tunggal, dinamakan betul paduan. Ini ialah betul paduan. Hasil betul paduan ini adalah apa? Sama dengan 9A. Kita tambah saja, jangan susah. Kita tambah saja, tambah saja. Sebab dia sama selari lah. Jadi kalau sama selari, memanglah satu kalau di label betul A, satu lagi juga mesti di label A, sebab dia selari. Semalam sudah juga ajar apa itu keselarian betul, betul? Betul yang selari, dia memang akan mempunyai label yang sama, jadi boleh tambah. Ya, okey. Penolakan dua betul yang selari pula macam mana? Macam mana boleh berlaku penolakan betul? Okey. Gambar raja ini, minta maaf gambar raja ini cikgu tidak setuju. Cikgu tidak setuju. Kenapa cikgu tak setuju? Sebab dia suruh kamu tujuh betul B, saya sebut 7 betul B ya, ataupun saya ringkaskan nanti 7B. Okey. Tolak dengan 4B. Tolak dengan 4B. Tapi kamu tengok arahnya sama. Dua-dua ke atas. Dia suruh saya tolak. Macam mana boleh tolak? Bila dia tolakkan 4B, maksudnya apa tengok ni ya? 7B tolak 4B, 4B itu secara langsung menjadi negatif sudah. Negatif kepada 7B. Negatif 4B ialah bertentangan arah dengan 7B. Jadi sini sepatutnya bertentangan arah. Dalam kata lain, penolakan dua betul yang selari hanya akan berlaku sekiranya dia punya arah bertentangan. Cikgu. Yes. Kalau dia tolak arah bentangan, dia jadi tambah kah? Yes. Kalau dia tolak arah pertentangan, jadi tambah. Dalam rajah tu dia ada letak tolak situ, kalau cikgu tak nampak lah. Dia letak tolak kat sana, tapi kalau you jadi dia positif tolak positif, jadi kalau dia letak berlawanan dia tolak negatif jadi tambah. Dia lebih sesuai kalau dia nak gunakan cikgu andaikan macam ni ya. Dia kena tambah dengan negatif 4B. Sebab apa dia ditolak? Sebab arahnya pertentangan, betul tak? Ya. Kalau arahnya sama tak ada tolak. Sama ni dua arah ni kalau gabung, dua mempunyai halat tuju yang sama, masih meneruskan perjalanan yang sama arah dari bandar A ke bandar B,
bandar A ke bandar B, okey, sesarannya adalah 7 km. Lepas tu dari bandar B ke bandar C, sesarannya adalah 4 km. Jadi kalau kita nak carikan gabungan antara dua betul tadi, AB dengan BC, AB tambah BC, dia akan jadi 7 tambah dengan 4. Kalau saya katakan saya masukkan A lah, saya masukkan A. Okey, saya masukkan A. Dia jadi 7A tambah 4A akan jadi 11A. Okey, dia sepatutnya arah yang sama. Jadi mestilah hasilnya sesarannya semakin jauh, semakin panjang. Okey. Tapi apa yang menjadikan dia tolak adalah mestilah berlaku apa? Berlaku bila sampai B, dia akan patah balik untuk sampai ke C. Patah balik. Patah balik itu apa? 4A. 4A ini dia mestilah tolak. Jadi A ke B adalah 7. AB tambah dengan BC, dia adalah 7A tambah dengan negatif 4A, baru boleh jadi 3A. Mesti dia berlaku lawang arah baru kita suruhnya tolak. Ya. Jadi penerangan yang ini saya ada sikit tak berapa, bagi cikgu dia ada sikit mengelirukan lah. Bagi cikgu saya tak berapa setuju dengan anak panah yang dia tunjukkan dua-dua kata, tiba-tiba dia letak satu negatif di sana. Okay. Bagi vektor yang selari, macam yang atas ni. Macam yang atas ni. Ini tambah. Kenapa tambah? Kenapa dapat 9A? Sebab dua-dua arah yang sama. Arah sama mesti bercantum jadi lebih banyak. Arah yang sama mesti dicantum. Jadi kalau ikut konsepnya, tengok, 7B pun ke atas, 4B pun ke atas, sepatutnya cantumlah. Dua-duanya ke arah yang sama. Jadi ke arah sama kalau cantum, mestilah dapat 11B. Kenapa boleh jadi 3B? Kenapa tiba-tiba tolak di sini? Tolak berlaku kerana pertentangan arah berlaku. Boleh faham maksud cikgu? Boleh. Okey, jadi yang pentingnya di sini adalah arah menentukan dia tambah ataupun tolak. Bukan tanda tolak itu menentukan dia harus ditolak atau tidak. Jangan terbalik ya. Tapi konsep buku teknis saya rasa dia nak gunakan tolak itu menunjukkan dia nak tolak terus 7 tolak 4. Saya ada sikit tak berapa setujulah. Saya akan petikaikan juga nanti dengan beberapa pakar dekat kumpulan saya akan cuba minta mereka beri komen juga ya. Sebab cikgu tak perasan bila saya tengok sekarang baru saya perasan dia gunakan cara macam ni ya. Jadi cikgu ada sikit tak berapa setuju dengan keadaan dia tulis kat sini ya. Tapi kalau kamu tengok di belakang sini ya, you tengok di belakang sini penerangannya ya, you tengok. Apa hal dia tiba-tiba 7B tambah dengan negatif 4B? Kenapa dia gunakan tambah? Kan? Jadi di sinilah dia menerangkan apa yang maksud cikgu. Tolak itu sejenis tambah juga, aduan, tambah dua betul. Hanya tambahnya menjadi tambahnya yang hujung itu menjadi negatif 4B. Bila tulis saja negatif 4B, otomatis arahnya sudah bertentangan. Barulah boleh ngam dengan apa yang cikgu terangkan di depan sini, bila cikgu terangkan apa maksud vektor negatif. Bila vektor negatif, bila arahnya bertentangan, kita labelkannya sebagai negatif. Okey? Baru ada kaitan dengan yang depan. Kalau tidak ada, dia ada kesinambungan. Okey? Okey. Jadi vektor negatif dengan vektor positif ini, vektor selari ini, nak tambah mesti sama arah. Nak tolak mesti ada satu yang jadi bertentangan arah. Barulah dia tolak. Kalau dua vektor, 3 vektor, 4 vektor, semua satu arah, maksudnya semua kasih tambah. Semua kasih tambah. Contohnya, ada satu vektor, saya guna putih. Ada satu vektor A, ini ialah 4A, arahnya ke kanan. Ada satu lagi vektor, okay, ini 5A. Okay. Ada satu lagi vektor, okay, ini 6A. Dan ada satu lagi vektor, patah balik, 3A. Keempat-empat vektor ini semua selari. Cantumkannya, apa jadi? Cantumkannya apa jadi? Akan jadi berapa A akhirnya?
dia mesti jadi 15 tolak dengan, dia mesti A, 4A tambah 5A, tambah 6A, tambah dengan negatif 3A. Dan akhirnya kamu dapat 15A tolak 3A. Saya saja tunjukkan dia punya ni, dan kamu dapat 12A. 12A. Maksudnya kalau semua ini cantum, okey, ini akan naik ke atas ini, cantumkannya. Ini juga naik ke atas ini, cantumkannya. Dia menghasilkan mula-mula dia hasilkan apa? Dia hasilkan satu yang panjang 15A. Okey, tapi kenapa bukan jumlah 15A? Sebab ada ini. Ini bila cantum dia suruh dia patah balik. Dia suruh dia patah balik sampai sini. Jadi sepatutnya sini sampai sini ialah 15, tapi oleh kerana dia suruh saya patah balik 3A, jadi yang tinggalnya sini sampai sini hanya tinggal 12A. Jadi saya akhirnya berada di sini. Sasaran saya berhenti di sini. This is my last point, ending point. This is my starting point. I go 1, I go 2, I go 3, then I come back. Kalau ikut masuk cantum ini ya, ikut sasaran. 1, 2, 3, dan 4. Akhirnya saya patah balik kepada titik ini. So this is my ending point, terminal point. Dia panggil terminal point, titik terminal. Ini panggil titik permulaan, starting point. Ya, konsepnya macam ni ya, kalau dia berlaku keselarian. Okey, so setakat ini selari punya tambah tolak ada masalah? Okey. Boleh ya? Boleh, okey. So kalau yang ini tambah tolak ini sudah okey, maksud saya untuk yang selari ya, kita nak bagi yang susah sikit. Dia bukan susah, dia tidak sesenang macam inilah, terus boleh nampak dia punya tambah tolak. Kalau lurus, kalau sengit sama-sama sengit, tambah saja. Kalau bertentangan arah tolakkan saja. Itu. Tapi bila sampai satu lagi case yang dikatakan tambah tolak untuk case yang vektornya tidak selari. Tidak selari. Kalau tak selari, jangan kamu tambah tolak macam tadi ya. Kalau kamu tambah tolak macam tadi, habis ceritalah kita akan salah teruk. Kenapa salah teruk? Dia macam ini. Macam dia tambah, tapi dia bukan tambah. Ya, contohnya di sini. Dua vektor. Satu vektornya adalah vektor AB. Dia sengit ke atas. Dia sengit ke atas. Dia sengit ke atas. Tengok ya. Sengit ke atas. Satu lagi vektor adalah vektor BC. Vektor BC saya guna biru warna kuning saya guna kuning. Dia bergerak ke sana. Tengok. Vektor merah dengan vektor hijau ataupun yang cikgu lukis kuning ini, dua vektor ni nampak dengan jelas tak? Tidak. Tidak apa? Tidak selari. Tidak selari. Disuruh kamu nak gabungkan dua vektor ini. Ingat tak? Gabungan vektor. Vektor paduan suruh kamu dua vektor digabungkan. Jadi kamu nak hasilkan vektor paduannya. Ya, okey. Kalau dua vektor ini digabungkan, manakah vektor paduannya? Itu yang kita nak tengok okey. Yang cikgu katakan sekarang ni tengok dua vektor ini tak selari ya, kita nak gabungkannya. Okey. Saya jangan gabung macam ni loh. Saya katakan okey, sekarang ada satu vektor macam ni. Satu vektor macam ni ya. Satu lagi vektor macam tu. Saya belum gabung saya hanya beritahu kamu okey, sana ada dua vektor. Vektor merah namanya A. Vektor kuning namanya B. Tolong saya gabungkan dua vektor ini dan cari vektor paduan. Okey, gabungkannya, cari dua paduan. Okey, jadi kita tahu ini adalah vektor yang tidak selari. Macam mana nak gabung? Kalau vektor selari, saya patah balik kepada vektor selari lagi ya. Saya patah balik kepada vektor. Ini ialah vektor selari. Ini A. Ini ialah vektor selari dengan A. Ini B. Gabungkannya. Oh, ini senang. Ini dua vektor ini selari. Senang nak gabung. Macam mana gabung? Saya gabung macam ni. Gabung. Tengok, sudah gabung. Dapatlah satu vektor paduan. Kita namakannya A tambah B. Betul? A tambah B. Okey. Tapi mungkin kamu akan pertikaikan cikgu. Cikgu, kenapa AB? Kenapa A dengan B? Kamu ni tak boleh. Kalau dia selari, dia mesti label yang sama. Biasanya macam tu kan? Biasanya macam tu. Jadi saya tadi, ini sepatutnya saya tak boleh guna B lah. Ini saya gunakan 2A. Jadi saya gabung, sama juga. Sama juga kan? Kalau B itu sama dengan 2A, maksudnya hasil gabungan adalah A tambah B, di mana B ini adalah 2A. Jadi akhirnya saya dapatlah
gabungan 3A. Ya, kenapa dia boleh sama A juga? Sebab dia selari. Jadi selari mestilah ada dia punya vektor tu, nama vektor tu A ke B kan mesti sama lah. Tak boleh tak sama. Kalau tak sama boleh tak? Tak boleh. Kamu kalau kalau soal ini mati-mati tak mau bagi tahu kamu B sama dengan 2A, dia kata B ini adalah B. Bila kamu tengok gambar raja memang dia selari, maksudnya jawapannya adalah A tambah B. Tak boleh kamu nak paksa tukarkan B kepada 2A. Oke, tapi jarang berlaku. Kenapa jarang berlaku? Sebab selari biasanya sama huruf. Biasanya sama huruf. Oke, Oke. Jadi bila sampai case yang tak selari, macam mana? Bila sampai case tak selari, dia suruh kamu gabung. Ada berapa cara gabung? Tengok sini ya, ada berapa cara gabung? Oke. Kita copy dulu, sebab dia ada 2 cara gabung. Dia ada 2 cara, jadi sekarang saya nak kamu tengok cara cikgu gabung. Cara pertama gabung, orang akan gabung macam ini. Saya cuba nak bawa naik sampai atas, tapi sudah dihalang, jadi saya terpaksa gerakannya A ini. Janji saya gabung. Oke, saya sudah gabung. Oke, maksudnya apa itu ni? 1 sambung 1. Saya akan ikut A dulu, baru pergi B. Oke, saya akan buat A dulu, baru sambung B. Oke. Ataupun satu cara yang kedua yang mungkin kamu gabungkannya adalah macam ni. Meneruskan, ini namanya meneruskan perjalanan lah kan. Ini istilah cikgu pakai ya. Ini seolah-olah kamu meneruskan perjalanan. Oke. Ini cara pertama untuk meneruskan perjalanan. Cara kedua saya meneruskan perjalanan adalah macam ini. Saya buat B dulu. Ini pun boleh. Ini pun jenis yang meneruskan perjalanan. Ini pun sama. Ini pun meneruskan perjalanan. Ya. Jadi apa yang sama di sini kalau kamu tengok cara gabung, cikgu gabung tadi ya. Kamu punya konsep adalah meneruskan perjalanan. Apa maksud meneruskan perjalanan cikgu? Nah, ini maksudnya. Kamu andaikan kamu mula dari titik A ini. Kamu mula bergerak dari ini. Ini adalah starting point. Bila bergerak sampai satu sini, dia berhenti sekejap rehat. Ending lah untuk hari pertama, pergerakan hari pertama. Contohnya lah, kita nak berbicycle dari Bintulu sampai ke Kuching. Berbicycle lah, dengar baik-baik dah, berbicycle. Pergi Kuching ya. Okay. Atau tak mau bicycle lah. Kita jangka trekking. Jangka trekking ni mesti lurus jalan. Tengok kompas lurus jalan, tak tahu ke mana. Nak ke Sibu lah, Rukulado. Jadi dari Bintulu pergi Sibu. Startingnya dari Bintulu. Okay, starting point from Bintulu. Ending ada Sibu. Tapi tengah-tengah jalan, mana dapat kan satu hari itu tak berjalan terus, letih kan. Jadi kamu akan berhenti di Selangau dulu. Lurus pergi Selangau, berhenti. So, rehat sekejap. Bila sampai Selangau, esok pagi akan tukar arah untuk pergi ke Sibu. Tukar arah, pergi Sibu. Dia tidak lurus lah. Tak boleh lurus. Kalau lurus mungkin sampai ke Laut Cina Selatan juga. Jadi dia untuk pendek sikit baru boleh simba Sibu. Okey, jadi dia tukar arah, dia tukar pergi ke Sibu. So, esok satu ikut vektor B, kamu akan starting dekat Selangau, ending dekat Sibu. Ya, so this is Bintulu, this is Selangau, this is Sibu. Kamu punya motif utama dengan menggunakan dua ending dua point ini, dua vektor ini, kamu nak sampai ke Sibu. Tengah-tengah itu Selangau hanya sementara waktu saja. Ya, okay, so ini adalah satu jenis gabungan antara dua vektor. So, manakah vektor paduannya? Vektor paduannya berada di sini. Saya lukiskan vektor paduan warna biru. Ini adalah vektor paduan A tambah B.
Dia A tambah B juga. Okay. Dia A tambah B juga. Macam tadi A tambah B juga. Dari segi tulis vektor kamu jangan salah faham. Bolehkah tambah juga? Dia sengit. Bolehkah tambah? Sebab dia tak selari, dia simbolnya A tambah B. Dia tak selari. Ya, dia tak sama macam tadi A tambah 3A. Itu selari. Jadi terus boleh dapat 4A. Yang ini A tambah B. Otak kamu jangan kata ini adalah sama dengan macam tadi. Sama panjang. Tak ada. Ini tak sama. Ya, jadi dia akan jadi A tambah B. Okay. Ataupun kamu juga boleh gunakan cara kedua, yaitu cara B dulu baru sambung A. Tadi A sambung B kan? Ataupun kamu boleh guna B sambung A. Ini pun hasilnya apa? Hasilnya sama juga seperti yang kamu dapat tadi. Jadi dia punya hasil gabungan sama apa? Hasil gabungannya juga A tambah B sebenarnya. Tapi bila kamu tulis ini, mula-mula kamu tak tulis A tambah B tau. Kamu kata, saya mula B dulu, jadi saya akan tulis B dulu. Nah, saya akan tulis vektor B tambah dengan vektor A. Ya. So, apa yang kamu buat dua gambar aja berlainan, sebenarnya cara kamu sambung tadi ya, A sambung B, B sambung A, dua cara ini menghasilkan satu vektor paduan yang sama. Satunya A tambah B, satunya B tambah A. Sebenarnya A tambah B, B tambah A sama ada. Sama. Macam 1 tambah 2, 2 tambah 1 sama ada? Sama. Hanya terbalik saja cara tulis. So, maksudnya, bila kamu buat macam ini, konsep macam ini kamu sedang mengaplikasikan satu hukum. Namanya hukum apa dah? Kamu sedang mencari vektor paduan. Penambahan ini, untuk dapatkan vektor paduan, kamu sedang mencari vektor paduan dengan mengaplikasikan hukum segitiga. Menggunakan hukum segitiga untuk mendapatkan vektor paduan A tambah B itu. Kenapa dia dinamakan hukum segitiga? Kenapa dia gunakan hukum segitiga? Sekarang saya terangkan kenapa penjenamaannya diberikan istilah segitiga. Nak pukul 9 sudah. Okey. Cuba kamu tengok cuba kamu tengok. Apa yang telah cikgu buat tadi? Apa yang cikgu buat tadi? Saya padamkan balik sekejap. Ini semua saya padam Okay. Ini semua starting point, ending point saya tak mau cerita lah, itu tak berapa penting tapi you kena ingat macam mana cara sambung. Okay. Bila kamu pilih cara pertama A lepas tu sambung dengan B, kamu tengok ni dia akan gunakan konsep segitiga untuk melengkapkan dia. Tengok A dengan B, dua karisan ini. Dua karisan ini bila sudah lukis, macam mana nak bentukkan satu geometri? Boleh. Kamu sambunglah dua titik ini. Starting point, terminal point. Terminal point means your last destination. Kamu sebenarnya nak sampai mana? Kamu mula dari B dulu, kamu sebenarnya mau sampai mana? Saya sebenarnya mau pergi Sibu. Tapi oleh kerana saya pegang bengkok kan. Kenapa pegang bengkok? Adalah sebabnya saya pegang bengkok. Tapi sebenarnya tujuan saya, paduan saya nak sampai ke Sibu tarik. Saya nak terbang terus pergi ke Sibu. Tapi sebab saya jalan kaki, jadi saya pusing-pusing kan. Jadi vektor paduan sebenarnya adalah A tambah B. Ya, A tambah B. So vektor paduan yang kamu lukis ini, anak panahnya keluar. Mesti keluar. Kenapa keluar? Sebab kamu nak sampai sini. Dari sini nak sampai keluar, jadi anak panah mesti keluar. So bila kamu lukiskan garisan biru, kamu nampak tak? Dia melengkapkan gambar raja ini menjadi satu segitiga. You complete become a triangle. So when you complete it become a triangle, kita namakan ini sebagai hukum segitiga. Dua vektor beri kepada kamu, kamu melengkapkannya jadi segitiga untuk mendapatkan vektor paduan warna biru. Kita namakannya hukum segitiga. Boleh paham? Boleh. Boleh, Okey. Dan bila kamu lukiskan warna biru, ingat dah, 10 tahun, 20 tahun cikgu ajar, saya selalu ingatkan semua murid, anak panah ini tolong mesti keluar. Cikgu kenapa mesti keluar? You tengoklah, A suruh kau buat pergi mana? A suruh kau pergi atas. B suruh sambung ke mana? B suruh sambung ke kanan. Lepas tu berhenti kat sana, stay dekat sana lah.
Stay kat sana tau, stay kat sana. Maksudnya kamu mula berhijrah dari mana? Berhijrah dari Bintulu. Akhirnya sampai ke Sibu. Sampai ke Sibu. Seolah-olah kamu starting dari Bintulu, nak berhenti di Sibu, jadi anak panah aja mesti suruh kau keluar. Jangan pula kamu dapat betul paduan. Bila kita dapat betul paduan, pula kita bagi anak panah akan balik. Anak panah balik maksudnya apa dah? Maksudnya suruh balik kepada Bintulu. Suruh balik kepada Bintulu, ada betul lagi kan? Tiada betul. Everything become zero betul. Sudah kembali kepada titik asal. Tidak berlaku lagi apa-apa betul kalau dia pusing macam ini. Bila pusing balik macam ini, become zero betul. Tiada lagi zero paduan. Ya, jadi betul paduan yang kita nak cari di sini adalah betul paduan yang keluar. Your ending point is dekat Sibu. Ya, jadi anak panah kena jaga, jangan tak jaga. Ya, okey. Nah, ini dinamakan hukum segitiga. Hukum yang kedua yang cikgu nak ajar adalah hukum segi empat selari. Ini hukum segi empat selari. Macam mana rupanya? Okey. Rupanya tidak susah. Saya masih bawa dua betul tadi ini. Masih dua betul ni ya, masih dua betul. Sekarang cikgu masih guna arah yang sama. Macam mana kamu nak gabungkan dua betul ini? Ada cara lain kah selain dari yang sambung-sambung tu? Ada. Orang kata saya gabung macam ini. Saya cantumkan dua betul dengan cara macam ini. Okey. Bilakah dia akan cantumkan cara macam itu? Tadi kenapa cantum macam ni? Sambung-sambung. Tadi ini kalau kita cerita tentang sesaran, saya gunakan sesaran, betul sesaran. Inilah caranya. Dari Bintulu pergi Selangau, berhenti sekejap. Rehat dulu. Lepas tu Selangau ubah arah pergi ke Sibu. Jadi dia adalah dua sesaran yang berlainan arah. Jadi cara sambung mestilah end to end, ending to end. End dari starting to the ending. Lepas tu from the ending point you become the starting point. Starting go to another end. Dia sambung macam ini. Yang ini pula macam mana? Yang ini pula macam lastik. Macam lastik ataupun macam satu box, satu box yang sedang berada di tengah sungai, tak boleh sungai besar, satu longkang, longkang parit longkang. Dua anak-anak, dua kanak-kanak sedang main bot, tarik bot ini dekat longkang parit besar sikit lah, 3 meter besar kan. Jadi seorang tarik tali ke sana, seorang tarik tali ke sini. Nampak? Budak A tarik sini, budak B tarik sini. Apa jadi bot itu? Bot itu akan bergerak ke depan kan? Ataupun lastik. Apa tu lastik? Lastik pandai main lastik tak? Daya keupayaan. Ini lastik kan? So sini adalah ketah, kelang ketahnya. Sini kamu letak batu. Jadi kamu tarik ke belakang. Bila tarik ke belakang, dua getah ni, saya guna merah, saya guna kuning. Okey. Dua-dua getah ni bila ditarik belakang, dia mempunyai daya keupayaan di mana dia akan cuba menarik balik tarikan kamu. Bila kamu lepaskan, batu itu akan tarik ke depan, betul? Dia akan tarik ke depan. Jadi keadaan daya lastik ini, dia bila ditranslatekan menjadi gambar raja. Gambar raja macam ni, ini tempat batu. Ini yang warna biru ni, batu kamu letak kat sini. Okey, jadi melogikkan bahawa betul A, betul B juga boleh dicantumkan dengan ini dalam keadaan tertentu. Maksudnya contohnya dua tayar dikenakan pada satu kotak kah, satu alat kah, satu batu kah, dan dengan cara dua tayar itu mempunyai arah yang berlainan. Inilah keadaannya. Ya, okey. Jadi manakah hasil paduan betulnya? Ataupun dalam kata lain, ingatlah tadi, ini tayar. You bayangkan, ini adalah lastik yang telah ditarik. Ketah di merah, ketah kuning, dua-dua macam ini. Tarik, angle-nya macam ini. Kamu tarik dia. Bila kamu lepas, batu akan terbang kan? Batu akan terbang keluar. Dia akan terbang ke mana dan jauh berapa jauh ke depan?
boleh dilukis dengan gambar raja ini. Ya, okey. Jadi vektor paduan bila dihasilkan dengan dua vektor tak selari dan digabungkan dengan cara macam ini, macam mana kita nak hasilkan vektor paduannya? Okay. Macam cara segi empat selari. Macam mana? Segi mula. So, vektor kuning ini kita akan copy and paste. Saya buat copy paste, tengok sebiji sama saya bawa naik ke atas ini, cantum. Okey, cantum. Okey. Lepas tu vektor merah ini, alamat salah pilih. Merah ini juga saya copy and paste. Okey, tengok sama. Saya bawa ke sini, gabungkan dia. Tengok So bila kamu gabungkan cara macam ini, di mana A B yang kamu hasilkan tadi, garisan yang baru tu, kamu gabungkan yang macam ini, kamu nampak tak ini jadi apa? Ini jadi satu bentuk segi empat. Segi empat yang selari. Dan bila ada bentuk segi empat selari, di manakah vektor paduannya? Kamu tengok anak panah suruh kau keluar. Lepas tu pergi berhenti sini. Kalau ikut bawah, pergi depan. Lepas tu ikut sini, pergi depan sini, pergi atas tu. Maksudnya dua arah ni tak kisah kamu ikut atas ke ikut bawah ke, dia akan suruh kamu berhenti di sini. Starting di sini, the last terminal point, ending point is there, terminal point. Maksudnya inilah vektor paduan kau. Inilah vektor paduan Anda yang perlu kamu lukiskan dengan melengkapkan segi empat selari dulu, dapatkan segi empat selari dulu, baru kamu lukiskan vektor biru sebagai vektor paduan. Okay? So bila dah dapatkan vektor paduan ini, apakah labelnya? Labelnya si susah. Labelnya guna saja ini dengan ini. Kalau ini label A, atas sana label B, di sini jawapannya adalah A tambah B. Vektor paduan ini adalah A tambah B. Okay? Jadi konsep cara kita gabung menghasilkan vektor paduan biru ini, kita melengkapkan gambar raja tadi. Ingat asalnya gambar raja tadi macam mana? Asalnya gambar raja macam ini. Dia pecah macam ini. Anak panah dua-dua keluar. Dia pecah dari satu titik, pecah dua. Kalau cara macam ini, kamu kena lukiskan segi empat selari macam tu. Okey. Dan kamu sambungkannya, vektor yang kamu hasilkan di tengah-tengah, itulah vektor paduannya. Okey. Dan labelnya ikut apa yang dilabelkan di dua-dua sisi itu. Ya, this is called hukum segi empat selari. Ya, ini dia. Boleh? Boleh paham? Boleh. Ya, okey. Hukum yang terakhir ni. Hukum yang terakhir ni hukum poligon. Hukum poligon ni apa beza dengan atas dengan bawah ni? Atas dengan bawah, okay, hukum segitiga dengan hukum segi empat melibatkan dua vektor saja. Hukum poligon ini dia melibatkan lebih dari dua. Jadi saya tak mau gunakan buku ni dulu, saya buat macam ni. Ada satu vektor merah. Ada satu lagi vektor. Apa ni? Vektor kuning. Ada satu lagi vektor putih. Okey, vektor putih. Ada tiga vektor. Nak lukis empat pun boleh, tapi saya lukis tiga dulu. Tiga vektor. Tadi dua, sekarang tiga. Macam mana cara kita nak gabungkan tiga vektor ni? Let's say lah, I labelkannya ini A, ini B, ini E lah. Seperti saya tak semestinya ABC ya. Vektor ni boleh label apa saja, suka di kamu. Contohnya A dengan B dengan E. Kita nak gabungkannya. Gabungkannya macam mana gabung? Okey, gabung. Mari kita gabung. Caranya end to end. Hujung ke hujung. Ini E gabung juga. Okey, gabung. End to end. Okey. Dah gabung lagi. Jadi A sampai B, B sampai E. Mula dari mana? Mula tadi ingat tak? Mula di sini ya. Kalau kamu pilih A dulu, maksudnya this is the first starting point ya. Okay, ini permulaan ya. Terminal point di mana? Terminal point di sini ya. This is the last point, ending point ya.
Jadi manakah vektor paduannya? Vektor paduannya mengikut hukum poligon. Kamu lengkapkan ini menjadi satu poligon. Adakah ini nama poligon? Yes, segi 4 sejenis poligon. Jadi kamu sudah melengkapkan satu gambar aja poligon. Jadi vektor yang terakhir kamu lukis itu, inilah vektor paduan. Inilah vektor paduan. Dengan menggunakan siapa? Hukum poligon. Anak panah ingat? Masih keluar. Okey. Manakah dia punya apakah labelnya? Labelnya label semua ada. A tambah B tambah I. Okey, vektor paduannya adalah A tambah B tambah I. So far so good? Okey. Okey. Kalau saya patah balik sekejap, sekarang saya nak bagi kamu poligon yang lagi complicated sikit. Ya, 4 tadi ya. Okey. Ini vektor I ya. Okey. Saya tambah lagi satu vektor warna kuning. Kuning, warna kuning lah, warna oranye. Dia punya macam ini. Ini vektor F. 4 vektor ini saya nak gabung, boleh tak? Boleh. Nak gabung macam tadi tak? Suka hati kamu. Kalau saya katakan kali ini saya nak gunakan B dulu, okey, saya mulakan dengan B. Ya, tempat letak ni tak berapa sesuai. Okey, letak sini. Okey. Lepas tu saya gabung dengan, saya tak mau ikut urutan ya, saya suka hati saya. Saya ikut tapak ini. Okey. Lepas itu tak apa-apa, saya tapak ini. Tapi kalau saya cara macam ni tak ikut urutan, nanti kamu tak nampak dia macam poligon tau. Kamu akan nampak satu bentuk yang lain macam. Lepas tu sambung mana? Okey, sambung sini. Ya. Kalau macam ni, manakah vektor paduannya? Mana vektor paduannya? Vektor paduannya adalah sini. Okey, anak panah keluar. Warna biru Oh cikgu, ini tak nampak macam poligon lah. Okey, kamu kata dia tak nampak poligon. Objektif utama kita menggabungkan 4 vektor tadi untuk menghasilkan vektor terakhir namanya vektor biru. Kita nak tahu berapa panjangnya dari arah mana ke arah mana. Kalau kamu tengok vektor biru ni, dia pergi ke arah tenggara. Dia pergi ke arah tenggara. Dan dia punya panjang adalah yang kamu nampak di depan cikgu. Okey. Sekarang saya nak ikutlah urutan kita. Cikgu, boleh tak kita susun ikut urutan supaya lebih cantik sikit? Okey, kamu nak nampak dia lebih tersusun. Saya keluarkan biru ini dulu, ataupun saya tinggalkan biru kat sana. Okey, saya kembalikan semua ini kepada tempat asal dulu. Ya. Okey, kamu kata nak ikut urutan kan, jadi saya ikut kehendak kamu. Okay. F itu di atas, biru itu saya tinggal kat sana. Okey, so sekarang saya mula apa? Okey, saya mula dengan merah dulu. Ya, saya mula dengan merah dulu. Kita buang label dulu. Saya buang label dulu. Yang penting sekarang kamu ingat biru itu adalah vektor paduan. Anak panahnya adalah keluar. Saya tak mau kacau dia, saya simpan kat sana. Sekarang saya hanya kacau merah. Merah, putih, kuning, oranye. Saya nak susun semula 4 ni. Okay, saya susun ikut perentak yang kamu minta tadi. Okay. Lepas tu saya bagi ambil kuning. Okay. Lepas tu saya ambil putih. Sambung. Lepas tu saya ambil oranye sambung. Ya, sekarang nampak poligon kan? Macam poligon kan? Okey. So sekarang saya nak lukiskan satu vektor paduan. Saya percaya kamu tahu mana vektor paduan tu kan? Daripada merah punya hujung pergi ke oranye punya hujung, betul tak? Betul tak? Ya. Ya, ini yang kamu akan hasilkan, betul? Tapi saya tak mau lukis Walaupun saya sudah lukis saya angkat ini Saya angkat ini Saya letak kat sini
Nampak tak sama? Nampak tak dia Ya. punya vektor paduan sama? Sama. Sama kan? Jadi vektor paduan itu motif utama kita. Kita punya matlamat utama macam mana nak hasilkan vektor paduan daripada 4 vektor yang berlainan ini, yang berlainan arah semua. Jadi cara kamu gabung boleh macam-macam cara. Yang ini yang sedang kamu buat ini namanya hukum poligon. Yang cikgu buat tadi main sambung. Saya pun tak tahu apa nama itu, tak ada orang katakan itu satu nama. Saya pun belum ada nampak buku katakan satu cara macam tu. Oleh itulah orang tak sebutkannya, tak perkenalkan cara tu. Tapi apa yang cikgu buat tadi, main sebarang susun, janji hujung ke hujung, janji hujung kepada hujung, starting kepada ending, ending kepada starting, ada ending sambung starting, starting kepada ending, starting kepada ending, kita akan dapat vektor paduan yang sama. Ingat tak? Objektif vektor paduan macam mana arahnya? Masih ke arah tenggara. Panjangnya masih sama. Cikgu cuba, kalau cikgu guna pembaris tadi lukis, dua ini memang sebiji. Cuba cikgu bawa ke atas. Cuba kau tengok. Sama. Walaupun tak sama panjang sebenarnya, sebab cikgu tak guna pembaris betul-betul. Tapi you tengok, walaupun cikgu sketching saja, dia punya arah sama, dia punya panjang pun lebih kurang sama. It's exactly the same actually. Ya, jadi konsep ini kita namanya hukum poligon untuk menghasilkan vektor paduan. Okey. So macam mana cara label vektor paduan? Macam cikgu ajar tadi ya, labelkan saja. Okey. Jadi kita tengok contoh. Bertanya coba. Kita tengok contoh sikit ya. Okey. Raja di sebelah menunjukkan sebuah segi 4 selari. Oh, dia beritahu ini segi 4 selari ya. Kalau segi 4 selari, otak kamu ingat ini. Ini selari. Ya, okey. Ungkapkan PQ dalam sebutan PX dan SQ. Mana PQ? PQ ialah sini. Dalam sebutan PX dan SQ. PX dan SQ macam mana? Gambar raja dilukis macam tu. Okey. Ini pun dia bagi kamu. Okey, tapi semuanya tidak ada anak panah. Jadi tak boleh letak anak panah. Cikgu tadi kamu letak macam ni. Kenapa? Saya letak macam ini bukan vektor. Saya bukan sebut vektor, saya sebut dua pasangan yang selari. Saya hanya bagi tahu kamu, ingatkan balik kamu. PQ dengan SR adalah selari, PX dengan QR adalah selari. Ya. Tapi tak boleh letak anak panah dalam keadaan bila belajar vektor kamu tak boleh letak anak panah sebarang. Anak panah hanya diletak bila ada arahan. Arahan contohnya soalan 1. PQ, vektor PQ. Okey, dia nak P ke Q. Baru letak satu anak panah. Halaman 7-nya P ke Q. Dalam sebutan PX SQ. PS SQ. Lukis sendiri. Okey. Bila lukis macam ni, kamu nampak P ke Q, dia sama dengan PX tambah SQ. Ya. PQ ini adalah vektor paduan. DP. Bahasa Inggrisnya resultant vector. Resultant vector. Tulis BN juga. Resultant. R. Dia punya simbol ni adalah R. Resultant vector. R. Vektor R. Vektor paduan. Resultant vector. Ya, okay. So PQ adalah hasil gabungan PXXQ. Bila kamu tengok gambar raja ini balik, ini hukum apa? Ini hukum segi tiga punya konsep. Hukum segitiga. Okay. Kita tengok soalan kedua. Maksudnya dia sekarang mengaplikasikan sudah hukum. PR sama apa? PR, okey. Ini PR. PR dalam sebutan PQ. PQ, PS, PS. PQ, PS. Ini adalah hukum segi 4 selari.
Ya, hukum segi empat selari. Jadi PR adalah sama dengan PX tambah dengan PQ. Adakah boleh? Adakahnya boleh? Sepatutnya tidak boleh. Sepatutnya tidak boleh. Kenapa tak boleh? Macam tak sambung lah cikgu. Jadi kalau tak sambung sebenarnya, kalau ikut cikgu punya langkah, saya lebih suka dia buat macam ni langkah dia. PR sama dengan PS tambah dengan SR. Barulah nampak segi empat, segi tiga tu kan, segi lengkap tu kan. Okay. Tapi oleh kerana soalan minta saya tulis dalam bentuk PQ, dalam sebutan PQ, dia tidak mau SR. Dia tak mau SR lah. Dia tak mau SR ni. Dia nak PS, okey, PS sudah betul. PQ itu tak bawa. Okey. Jadi dia tak mau SR, saya terpaksalah tukar SR jadi PQ. Bolehkah tukar macam tu cikgu? Boleh. Kenapa boleh cikgu? Sebab SR dengan PQ adalah selari. Bukan selari saja, adalah sama. Dua vektor ini sama. Vektor sama. Kenapa vektor sama? Arah sama, panjang sama. Ataupun magnitude sama. Jadi sebenarnya di sini SR dia adalah sama dengan PQ dalam bentuk vektor. Di bawah topik vektor, SR dengan PQ tidak ada beza. Dia sama saja. Kamu boleh guna SR, kamu boleh guna PQ, ikut keperluan Anda. Mana satu yang kamu nak guna sekarang? Mereka itu adalah sama. Macam kembar sebiji. Macam kembar sebiji. Walaupun kembar ada yang tak sama kan? Walaupun dia ada sifat tak sama. Tapi dalam vektor ni, dia anggap sama. Kenapa sama? Sebab segi empat selari, cikgu bagi tahu tadi, bila saya lukiskan anak panah macam ni, selari, maksudnya dua sisi ini sama. Sama magnitude, sama arah. You boleh samakan mereka dua-dua bila digunakan. Jadi SR di sini, boleh kamu hapuskannya, ganti dengan PQ. Jawapan PS tambah PQ adalah vektor paduan PR. Okey. Soalan seterusnya. Jadi soalan ini kamu nampak dia banyak gunakan gambar raja. Kamu kena buat latihan ke apa kan, jawab soalan kan semua gunakan gambar raja ya. Okey. QR, mana ke QR? QR, mana QR? Sini QR. QR dia sama apa? Dia sama dengan dia nak kamu tulis dalam PR, okey, PR mesti ada PR. Mesti ada PQ, mesti ada PQ. Okey. Motif utama kamu Q ke R. Ini vektor paduan kamu yang kamu nak hasilkan. Okay. Dia nak kamu gunakan PQ dengan PR. Tapi kenapa PQ tu anak panah pergi ke Q? Saya sebenarnya mau mula dari Q pergi ke R. R adalah destination saya, permulaan saya dari Q. Jadi dia suruh saya tulis dalam PQ, saya tak boleh guna PQ. Saya kena gunakan QP. Dia kena keluar daripada Q ke P, lepas tu dari P ke R. Gunakan hukum segi 3. Okay, anak panah itu barulah boleh akhirnya sampai ke R. Kalau dari Q pergi ke P, lepas itu dari P sambung ke R, barulah akhirnya Q boleh sampai ke R. Ikut arahannya, saya nak dari Q pergi ke R. Okay? Jadi anak panah PQ tak boleh ikut. Saya tak boleh ikut arahan soalan ni. Soalan ini suruh saya guna PQ. Guna PQ. Saya tak boleh guna PQ. Saya kena gunakan QP. Jadi saya tulis semula. QR sama dengan QP tambah PR. Waktunya macam tu. Tapi oleh kerana QP ini dia ni tidak ada istilah PQ. Soalan suruh saya mesti guna PQ.
Mestikah? Walaupun dia pertentangan arah, mestilah dia kata mesti guna PQ. Jangan kenapa kamu terbalikkan jadi QP. Mesti ada nampak PQ, tak mau QP. Okeylah, bolehlah. Saya pun tukarkan QP menjadi negatif PQ. QP sama masuk negatif PQ. Apa maksud negatif PQ? PQ arahnya ke kanan. Tapi sekarang saya mau pergi kiri. Jadi saya kena lawankan arah PQ. Lawankan arah PQ, itulah QP. Boleh tak? QP, Q ke P adalah lawan arah PQ. Mulut sebut lawan PQ. Ini bahasa tau. Translate jadi matematik, lawan PQ adalah negatif PQ. Negatif PQ, simbol matematik, adalah sama dengan konsep QP. Lepas itu tambah dengan P, PR. Okey, jadi akhir sekali kita tuliskannya PR tolak PQ. Ini. Okey, setakat ini boleh faham? Boleh. Okey. Jadi bila kita buat soalan ini, dia memang sudah mengaplikasikan hukum-hukum tadi ya. Dan kamu tengok sini ya. Di sini dia banyak melibatkan hukum segitiga dan segi empat selari. Sebab apa? Sebab kamu nampak sini kebanyakan yang kita akan hadapi soalan nanti adalah soalan di mana betulnya tidak selari. Kamu tengok betul ini dengan betul ini mana selari. Okey, ataupun betul ini dengan betul ini pun tidak selari. Dengan betul ini pun tidak selari. Dia ada 3 betul yang tidak selari sebenarnya. 3 jenis betul yang tidak selari. Jadi macam mana 3 betul ini boleh digabungkan? Macam mana dia boleh digabungkan? Dia gunakan konsep hukum selari, hukum segitiga pun boleh, hukum segi empat selari pun boleh. Okey. Kita tengok lagi soalan yang ke-10. Soalan 10 ni kau. Semua betul ini tidak selari. Tidak selari. Kecuali 2 saja, iaitu AB dengan ED mungkin selari. Mungkin saya tak boleh kata mesti saya kata mungkin saja ya. Mana kita nak tahu dia selari ke tidak? Jadi melalui bacaan baru kamu tahu. Okay. So raja di sini dia katakan setelah menunjukkan sebuah pentagon ABCDE diberi bahwa BC ialah 1/3 AE. BC AE. Oh, dia ada 1/3. Tengok ni. BC kalau dia katakan sama dengan 1 pemalar AE, ini yang cikgu ajar semalam tu. Okey, sini. 2 betul adalah selari sekiranya kamu boleh menghasilkan satu nilai pemalar ataupun dalam kata lain, tengok ni, A sama dengan KB. A sama dengan KB maksudnya kalau kamu boleh hasilkan satu pemalar menghubungkan dengan satu pemalar K, maksudnya A dan B itu adalah selari. Okey, jadi apa yang kamu faham itu, dia sekarang mengaplikasikan di sini sudah. You baca ini kalau kamu tak ingat itu, mampu ya, kamu tak tahu dua ni selari. So BC dengan AE adalah 1/3. Ada sama BC sama 1/3. Inilah K itu. Inilah A, inilah B. Mula-mula kamu baca BC, kamu baca AE, macam tak ada kaitan ya. Macamlah kamu baca A dan B, macam tak ada kaitan. Tapi kalau dia letakkan nilai K di sini menjadi 1/3, satu pemalar muncul, maksudnya you kena akur bahwa A dan B adalah selari. Jangan fikir panjang lagi. Maksudnya BC dengan AE adalah selari. Jadi ini kalau saya nak pastikan, nak tulisnya selari, saya akan gunakan tanda macam ini. Dua ni selari. Okey. Lepas tu mana lagi selari? Kita tengok lagi. ED yang atas. AB kat bawah. Setengah. 1/2. Maksudnya ini juga selari dengan yang bawah. Okey. Lepas tu DC. DC ada apa-apa? DC tak ada apa-apa. DC tak ada benda pun selari. Okey, Okey, so AB dilabel sebagai betul A. Dia dah label sekarang Okay. AE dilabel sebagai B. AE dilabel sebagai B. Okey,
dua betul ini ada label A, label B. Okey. Dua ini ada label sudah. Selari pun sudah faham. Maklumat dia punya label pun sudah faham. Okey, saya padam semua ni. Bila kamu nampak A, label bawah ni A, maksudnya atas ini pun ada A sudah tahu. Kalau sini AE kamu dapat B, sini pun ada B sudah tahu. Pun di label dengan B juga. Kenapa? Selari wah. Selari mestilah huruf sama. Hanya berapa deh? Berapa panjangnya? Kalau nak tahu berapa panjang atas ni, tengok dia lebih pendek dari bawah. EB lebih pendek dari AB. AB kalau label A, atas tu mestilah kurang dari 1 A. Mungkin setengah A ke apa kan? Jadi di mana dapat? Tengok sini. Inilah yang akan memberitahu kamu. Saya belum lagi ajar kamu pergi baca apa-apa. Saya hanya ajar kamu macam mana faham maklumat. EA, ED. ED dikatakan sama dengan setengah AB. Jadi setengah AB, AB ialah A. Jadi EB ialah setengah AB. Oh, ini setengah dari bawah. Bawah itu A, atas itu setengah. Jadi setengah AB lah. Oh, okey, itu label nama dia, labelnya. Dan anak panah ini adalah A adalah ke arah kanan, atas pun ke arah kanan. Bawah itu A, atas pun setengah A. Dua-dua positif. Bawah sini dia positif, atas pun positif. Ikut anak panah tu. Ya, bawah label A, positif A, atas pun positif A juga. Sebab arahnya sama. Okey. Manakala yang ini B, B ke atas. B ini arah ke atas. Jadi BC kat bawah ni pun B juga, tapi berapa pendek B? Lebih pendek dari atas kan? Jadi kita tengok sini. BC adalah sama dengan 1/3 AE. AE sama apa? AE sama dengan B. Jadi BC sama dengan 1/3. 1 daripada 3. 1 daripada B. Panah ke atas. Okey. Label ini kalau semua sudah faham berdasarkan kepada nisbah-nisbah yang dia berikan, persamaan-persamaan yang dia berikan tadi. Okey, kita sudah faham semua maklumat. Bila dah faham semua maklumat, dia suruh kamu apa-apa. Dia kata ungkapkan CD. Mana CD ini? Oh, CD yang ini. Ya, CD yang ini ya, C ke D ya. Tengoklah, mula dari C, berhenti di D ya. Starting here, terminal point is here. Okey, macam mana cari? Dia kata, oh, carikan nilai ini dalam sebutan A dan B. Sebutan A dan B. Okey. Macam mana nak pergi ya? Okey. Kita gunakan hukum poligon. Paling senang kita guna hukum poligon. You nak guna hukum lain boleh tak? Boleh, banyak cara. Tapi saya gunakan hukum poligon. Hukum poligon paling senang di sini ya. Dari C saya pergi B dulu. B saya pergi ke A dulu. Sebab A saya sambung pergi E. Dan akhir sekali saya berhenti di D. Ini macam apa? Ini macam orang nak pergi ke dari tamu nak pergi ke Jepang. Tamu Bintulu dua nak pergi Jepang. Tapi tidak ada bok hari itu. Jabatan pun belum siap. Bok pun tak berjalan. Macam mana dia nak balik kampung kan? Jadi dari tamu, si itu tamu, dia nak balik, dia terpaksa nak pusing jauh sampai ke Kemena sana. Ya, sampai ke Kemena. Jadi dia kena pergi stesen demi stesen lah. Contohnya daripada tamu, dia pergi ke mana dulu? Ke Paragong. Lepas tu Paragong dia pusing pergi JBJ. Pergi JBJ. Di mana ini Paragong. Lepas tu pergi JBJ. Lepas JBJ dia pusing pergi ke SMG Kemena. Lepas SMG Kemena dia ini jadi lurus Kemena. Lepas Kemena dia barulah terus sambung sampai ke Jepang. Boleh sampai juga kan? Dia gunakan laluan lain. Boleh juga. Ini maksudnya dia gunakan konsep poligon. Ya, akhir sekali ya, dia guna habiskan ni ya, panjang cerita. Jadi CD dia sama dengan CB. Dia sama CB. Tambah dengan BA. Ya, B ke A. Lepas tu dari A dia sambung ke E. Dari E dia sambung ke D. Okey? Bila kamu tulis ayat ini gunakan konsep poligon ini, cuba kamu tengok apa ni. Startingnya C, endingnya D. CD. See that?
Starting is C, ending is D. C, D. Tengah-tengah apa jadi? Tengah-tengah dengan B dengan B. Dia sambung. A dengan A. E dengan E. Ini seolah-olah macam dihapuskan. Akhirnya tinggal apa? Tinggallah CD. Jadi konsep poligon ini juga satu cara untuk kamu semak. Adakah kamu punya cara tulis itu ada kesinambungan? Ya, oke. Jadi itu untuk faham langkahnya. Jadi bila langkah sudah paham, kita bukan nak buat langkah ini. Saya nak buat apa? Saya nak undo. Ya, kita nak tuliskannya dalam sebutan A dan B. Habis. Setengah jam sudah habis. Oke. CB. CB dia lawang arah BC. Jadi negatif 1/3B. Nah, tengok negatif dia tambah sendiri ya. Soalan tak suruh kamu buat apa-apa pun kamu kena tambah sendiri ya. Oke. Lepas tu tambah dengan BA. AB positif, BA negatif. Tambah negatif A. Tambah juga tu. Mula semua tambah tak? Semuanya tambah. Kenapa tiba yang negatif? Sebab bertentangan arah. Lepas tu tambah AI. AI dia ikut turut dia punya arah. Jadi tidak ada pertukaran tentang vektor B. Ya. Jadi di sini kamu hati-hati ya, kamu kena tengok anak panah asalnya ya. Anak panah asalnya A ke sana. Jadi sekarang balik A ya, bertentangan A. Jadi dia negatif. Akhir sekali EA, ED di atas tadi cikgu kata setengah A dan anak panahnya ikut E ke D. So ini setengah A. Jadi dia tidak berlaku negatif. Okey. Lepas tu apa buat? Lepas tu B tambah dengan B 2/3B. A tambah dengan A negatif 1/2A. Ya, ini jangan salah. Ini salah tu maksudnya kamu masih tak pandai buat algebra. 2A tambah 3A tolak 1/2A sama berapa? Kalau itu tak apa, masih ada masalah. Apa yang saya? Ya, jadi 2X tambah 3X tolak Y tambah 5Y. Y tambah Y, Y tambah tolak Y, X tambah tolak X. Jangan pula digabungkan. X, Y boleh ditambah tolak. Itu pun pengesan juga. Ya, lain ungkapan, lain pun boleh ubah, tidak boleh ditambah tolak. Yang kamu boleh ringkaskan adalah mana yang sama, ringkaskannya. Oke, itu adalah tentang macam mana hukum poligon digunakan pakai di sini. Oke. Nah, akhir sekali, apa jawapannya? Dia punya motif utama adalah dia nak cari ini. Ini adalah jawaban untuk label ini. Nah, anak panahnya adalah ke atas. Ke atas, kamu labelnya 2/3B tolak 1/2A. Nah, ini jawabannya. Ya, anak panah ke atas, ini jawabannya. Kalau nanti kamu tukar anak panahnya ke bawah, kalau kamu nak paksanya ke bawah, apa jadi? Kalau kau paksanya ke bawah, dia jadi terbaliklah. Dia jadi negatif 2/3B tambah 1/2A. Maksudnya nilai ini dinegatifkannya. Kamu akan dapat satu vektor yang baru yang bertentangan arahnya. Negatifkan saja vektor itu. Jadi bila dapat jawapan, kamu kena ingat jawapan ini untuk arah apa? Ada disebut di sini. C ke D punya arah. Ini jawabannya. Kalau D ke C, masukkan negatif. Oke. Oke, so setakat ini boleh ke tidak? Boleh. Jadi kalau dah cikgu tak nak cakap banyak lagi, kamu boleh buat soalan 1, 2, 3 dulu untuk asas dulu. Dulu bahagian ini dia panjang lebar nak buat tau. Sekarang ni dia cepat, dia semua gabung dalam satu. Menyebabkan saya ajar ni, aduh hai, macam kena lawang apa pun saya tak tahu. Macam lawang dengan masa. Sekarang dia semua kompleks dengan sangat cepat. Ya, jadi untuk yang aplikasi ini, tengok ya, aplikasi ini langsung tak sebut apa-apa betul sangat. Dia tidak ada sangat. Macam mana dia nak buat kan? I don't want to say now lah. Ini saya tinggalkan dulu. Jadi untuk malang ini, kamu cuba buat soalan 1, 2, 3 ni. Okay. Kamu cuba buat soalan 1 sini. 2 ni. Okay. Jadi cukuplah tu. Kalau 3 ni kamu nak cuba boleh jugalah.
So just 6 question for tonight. Untuk pengajaran Cikgu Malang ini cuba fahamkan dulu. Esok, bukan, Sabtu nanti Cikgu akan sambung. Cikgu akan sambung lagi. Sambung aplikasinya dan juga Cikgu akan masuk. Dia ada satu soalan yang ada complicated sikit yang ini. Ini Cikgu kena terang kat kamu dengan menggunakan konsep ini. Lepas tu kita akan habiskan chapter seng yang terakhir. Chapter seng ini kamu jangan risau. Chapter seng ini kalau yang tepang ini, poligon dengan segitiga, dengan maksud saya hukum segitiga boleh faham, hukum segi empat boleh faham. Ini dia ulang balik. Dia ulang balik apa yang kamu ajar di depan tadi, yang kamu nampak tadi, dia ulang semula cara buatnya. Okey. Hanya bezanya apa? Bezanya dia dilukiskan vektor itu di atas kertas graf. Dia gunakan Chatterson. Itu tajuknya kamu tengok ni. Vektor dalam sata Chatters. Chatters maksudnya vektor di atas grid line. Grid line itu graf lah tu. Dalam atas kertas graf. Jadi, you tengok macam mana atas graf pun, dia masih vektor juga. Dia masih satu vektor. Dia nanti nak cari vektor paduan, dia akan gunakan paksi X dan paksi Y. Di sini paksi X, Y tiada standard. IJ. Kalau bergerak mengufuk, dia guna I. Kalau bergerak mencancang, dia guna J. Dia tidak akan guna A, B, U, D, apa-apa vektor lain. Dia tidak akan guna label lain-lain. Di dalam Chatterson semuanya standard. I dan J saja digunakan. Dua simbol saja digunakan. Dua simbol saja digunakan. Itu saja akan membezakannya. Tapi dari segi konsep, tengok masih gunakan konsep segitiga, hukum segitiga ataupun segi empat selari. Hukum itu masih sama. Jadi belakang tu akan jadi senang sikit kalau depan ini kamu sudah faham. Okay, so you have to focus on this exercise 1 to 3 dengan 1 to 3 ini. Nak bergerak macam mana, anak panah nak macam mana, itu kena faham dulu. Okay, itu kena faham dulu. Dan satu lagi yang kena faham tadi yang siapa tu yang Lingkui tadi tanya tu tentang ratio nisbah. You kena nampak nisbah. Topik ini penuh dengan nisbah. You tak nampak nisbah tu, you tak boleh bentuk nisbah daripada apa tadi? Daripada ratio tukar kepada fraction, pecahan tukar kepada equation. 3 proses ini adalah standard, mesti kamu kuasai. Baru boleh menguasai topik ini dengan senang. Okey, so you cuba buat ini dulu malam ini. 3 soalan, 6 soalan aja ya. Okey, so apa-apa masalah boleh lagi message cikgu dalam grup. Okey, so I think that's all for tonight. Sudah melebihi masa kamu sudah. Okay. Gigi berapa? Tunai ya? Good game. Apa good game? Good game 是一个也是很好的好游戏。 Good game 哦，translate 过去华语。 Well played. 但是如果你这边他们应该说 good match， 怎么说 good match？ Betul kan? Liu, 对吗？他讲的 good game 啊，Gigi 啊，betul kan? Itu kan masuk good game kan? 对，哇 ，maybe OK。每次我看那些 YouTuber 玩后，然后呢，每次跟他们 win 啊，有一些人在 chat 里面 tag Gigi。 是啊，Gigi 啊。Oh ya, okey. Rupanya itu harapan kamu. Harap tak keluar exam. Yes, saya pun harap dia tidak keluar exam. Gigi. Esok saya keluarkan Gigi. Saya pun baru nak belajar Gigi dalam YouTube rupanya. Okey, mampus kamu. Okey, so well played, good. Gigi, well played. Itu istilah kamu orang rupanya. Pak, nasib baik saya ada penasihat anak saya. Kalau tidak saya tak paham. Okay, so good night everybody. Thank you for your time. It's so rushing for this topic. I know it's very rushing. Okay, so don't worry if this kali ini tahun ini kita nampak banyak rushing. Next year kita akan 2 bulan lagi ya. Cikgu akan ajar balik semula. Don't worry ya. Okay, thank you. Bye bye. Okay, thank you cikgu. Thank you, Good night. Cikgu. Good night anak cikgu. Selamat malam cikgu. Good night. Thank you cikgu.
Cikgu.